Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di dalam kelas Pendidikan Islam untuk tahun 6. Pada hari ini Ustaz akan masuk ke dalam bidang sirah, iaitu tajuknya ialah Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum itu, seperti biasa, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini. Yang pertama ialah murid dapat menghuraikan kesan daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, murid dapat menganalisis iktibar dan hikmah daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga, membuat rumusan dan mengaplikasi iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah serta mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Ustaz akan menceritakan berkenaan dengan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa
Ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Itulah tadi antara kisah-kisah sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Mari kita lihat pula isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Antara isi perjanjian Hudaibiyah ialah yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Dan yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Seterusnya, isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang keempat. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Peluang menyebarkan, kesannya adalah peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Yang kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Itu antara kesan-kesan dan perjanjian Hudaibiyah. Mari kita lihat iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antaranya ialah sebagai seorang yang dipimpin, taat. Kita mestilah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Berganding bahu dan menyokong pemimpin. Seterusnya mengamalkan toleransi. Sebagai seorang pemimpin pula, mestilah bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Seterusnya, bijak membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita mestilah mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, seterusnya menepati janji. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Alhamdulillah, Ustaz baru saja selesai membicarakan berkenaan dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Ustaz harap murid-murid dapat mendengar dengan jelas penerangan Ustaz dan Ustaz harap murid faham isi kandungan yang telah Ustaz sampaikan. Okey. Baiklah. Ustaz rasa sampai di sini sahaja. Latihan Ustaz akan bagi kemudian. Ustaz sudahi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.